Assalamualaikum. Saya Nur Nabila Huda binti Azhar, bernombor metrik D2021092720 daripada kumpulan B. Hari ini saya akan membentangkan tentang perbandingan teori kebenaran koherensi dan juga struktur paradigmatik. Sekarang, kita beralih kepada apakah maksud teori. Dalam konteks sejarah, perkataan teori digunakan untuk menggambarkan tindakan memerhati, merenung atau mengkaji apa-apa yang bersifat spekulatif. Sepanjang sejarahnya, frasa tersebut telah digunakan untuk menerangkan koleksi konsep dasar yang bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan. Mari beralih kepada definisi kebenaran ilmu. Kebenaran ilmu adalah perkara yang paling penting dalam hidup. Kebenaran khusus, individu dan global mungkin dalam pelbagai bentuk, termasuk kebenaran relatif dan mutlak, kebenaran ilahi dan banyak lagi. Teori kebenaran juga seperti ketenggalan, ketegasan dan teori kebenaran struktur paradigmatik dan promotif adalah semua jenis teori kebenaran. Sekarang, mari kita lihat tentang teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran berdasarkan koherensi atau konsistensi dikenali sebagai teori koherensi kebenaran. Pada asasnya, teori yang menyatakan bahawa proposisi dianggap benar jika ia koheren atau konsistensi dengan penegasan awal yang telah dianggap sah dan jelas secara logik, dikenali sebagai teori koherensi atau teori konsistensi. Pautan logik proposisi sebelumnya dengan proposisi semasa adalah asas kepada teori koheren ini. Rumusan verbal dalam bentuk urutan kata diguna untuk menyampaikan apa yang diperkatakan. Sekarang kita beralih kepada apa yang kita hendak lihat tentang teori kebenaran koherensi. Di sini, kita dapat lihat contoh teori kebenaran koherensi dan juga kelemahan teori koherensi. Sekarang kita pergi kepada contoh teori kebenaran koherensi. Di sini, terdapat contoh pada 31 Ogos, Hari Kemerdekaan Malaysia. Semua peserta yang mengambil bahagian dalam pertandingan pada 31 Ogos mesti memakai pakaian merah, putih, biru dan kuning sepanjang pertandingan. Ini adalah ilustrasi prinsip keselarasan kebenaran dalam persekitaran masyarakat. Kerana Andi mengambil bahagian dalam kejohanan itu, dia dikehendaki memakai baju merah dan putih kerana penyertaan kedua serasi dengan penyertaan pertama, penyertaan itu benar. Sekarang kita beralih kepada kelemahan teori koherensi. Kebenaran kuno dan baru bukanlah penunjuk kebenaran, tetapi lebih kepada kerahsiaan mereka. Tetapi ia tidak memberitahu anda keseluruhan tingkat. Ada kemungkinan untuk terperangkap dalam lingkaran penipuan yang tidak berkesudahan. Ia juga tidak lebih daripada jerat. Akibatnya, tanggapan surat menyurat tidak bercanggah, sebaliknya dipertingkatkan. Sekarang, kita akan beralih kepada teori kebenaran struktural paradigmatik. Jika komuniti saintifik mengakui atau menyokong paradigma atau sudut pandangan tertentu, maka teori dianggap benar. Akibatnya, ramai sarjana dan ahli falsafah sains kini berpendapat bahawa tumpuan kumpulan pada set kejadian atau realiti tertentu ditentukan terlebih dahulu oleh prasangka kumpulan tentang realiti. Ahli komuniti saintifik mempunyai paradigma yang sama, atau dengan kata lain, semua ahli komuniti saintifik mempunyai paradigma yang sama. Terima kasih kepada paradigma saintis dapat mencapai persetujuan yang kukuh. Ada kemungkinan bahawa paradigma nilai yang dikongsi mungkin mempengaruhi tingkah laku kumpulan. Tidak semua ahli kumpulan menggunakannya dengan cara yang sama.
Tambahan pula, paradigma tersebut menunjuk kebolehan manusia yang luas untuk menerapkan cita-cita bersama yang mungkin memenuhi tujuan asas sains. Undang-undang tidak bertulis bergantung pada paradigma sebagai kesimpulan undang-undang yang diterima. Sekarang kita beralih kepada perbandingan kedua teori ini. Teori kebenaran koherensi, tuntutan yang telah diterima sebagai fakta dan boleh disokong oleh bukti, mengiktirafkan dan menerima bahawa pernyataan itu serasi dengan pernyataan lain. Tuntutan adalah benar jika ia serasi dengan tuntutan yang dinyatakan sebelum ini. Teori kebenaran struktur paradigma pula penelitian dan pemikiran paradigma bersetuju tentang apa yang menjadi kebenaran, kun merujuk kepada a priori sebagai paradigma, manakala sarada merujuk sebagai pandangan dunia. Paradigma menerangkan bagaimana cita-cita teras sains boleh digunakan dalam pelbagai cara, menunjukkan bagaimana interpretasi sains boleh dipenuhi. Selain itu, ia merupakan perjanjian yang tidak mengikat. Sebagai kesimpulan yang boleh kita lihat daripada kedua-dua teori kebenaran ini adalah teori-teori kebenaran yang melengkapi dan bukannya tidak serasi mungkin diintegrasikan dalam mentakrif kebenaran. Pematuhan ketat kesimpulannya dan hipotesis kita kepada realiti kehidupan atau alam semula jadi seperti yang diperlukan oleh kriteria kebenaran. Sekian daripada saya. Terima kasih.